dengan surah Ali Imran. Tertib surah ketiga dalam Quran yang ada dengan kita ni. Nama surah Ali Imran, yakni keluarga Imran. Bilangan ayat 200 cukup. Bilangan rukuk 20. Makkiyah atau Madaniyah, ini termasuk dalam surah Madaniyah. Tertib turun ke 89. Bilangan paragraf untuk memahami kandungannya dibahagikan, kita bahagikan kepada 7 paragrafnya. Secara kasarnya daripada 7 ni kita bagi dua. Bahagian pertama berkenaan dengan ahli kitab, daripada ayat 1 hingga 101. Sebelah tu bahagian kedua berkenaan dengan umat Islam, iaitu daripada ayat 102 hingga habislah, hingga ke hujung surah Ali Imran. Dibagi dua gitu. Kalau kita tidak buat pembahagian begini kan susah nak faham. Dengan sebab itu kena faham cara ni lah untuk mudah. Mesej utama ialah 4 langkah perlu diambil untuk kemenangan Islam. 1, dakwah kepada ahli kitab. Yang kedua, mengambil manfaat daripada kebaikan yang ada pada ahli kitab. Yang ketiga, jauhi keburukan yang ada pada ahli kitab. Dan keempat, kesatuan dan kesepakatan umat Islam. Di samping mereka diikat dengan pergerakan yang tersusun, kukuh. Inilah mesej utama. Tadi kita dah bagi surah ni kepada 7 paragraf. Paragraf 1 daripada ayat 1 hingga ayat 9. Ini pendahuluan. Ini kalau kita tengok yang ada terjemahan. Mana kalau kita kata daripada ayat 1 sampai 9, innallaha la yukhliful mi'ad, daripada awal sampai ke sini adalah pendahuluan, muqaddimah surah. Paragraf 2 ayat 10 hingga 32, di sini menyeru ahli kitab kepada Islam. Yang ketiga, paragraf 3 ayat 33 hingga 63, kisah Maryam dan Zakaria untuk membatalkan akidah 3 Tuhan. Di situ disebut kisah Maryam dan Zakaria. Paragraf yang keempat ayat 64 hingga 101, perincian tentang keburukan ahli kitab. Paragraf yang kelima ayat 102 hingga 120, iaitu arahan untuk memperkukuhkan pergerakan sebaik-baik umat. Arahan untuk memperkukuhkan pergerakan sebaik-baik umat, khairul ummah. Paragraf yang keenam daripada ayat 121 hingga 189, kekalahan dalam peperangan Uhud dan ulasan tentang sifat nifaq. Dan paragraf yang ketujuh daripada ayat 190 hingga 200, ini adalah penutup kepada surah. Inilah kalau kita nak kira kandungan surah Ali Imran ni, kalau kita nak bagi kepada beberapa bahagian, dia kena buat ginilah baru nampak kedudukannya itu. Seterusnya kita pergi kepada zaman diturunkan. Secara umumnya bolehlah dikatakan surah Ali Imran itu diturunkan pada tahun ketiga Hijrah, selepas perang Uhud. Ketika itu telah pun nyata kesan dan akibat daripada kesyahidan sekian ramai sahabat di medan peperangan Uhud, di mana sudah mula terdapat agak ramai isteri yang menjanda dan anak-anak kecil yang menjadi yatim. Semua itu telah menimbulkan masalah masyarakat yang memerlukan penyelesaian. Sebagaimana kita tahu dalam sirah tersebut bahawa 70 orang sahabat meninggal dunia syahid dalam peperangan Uhud. Jadi timbullah banyak masalah kemasyarakatan. Yang kedua, ayat ke-33 hingga ke-70 bagaimanapun dipercayai diturunkan pada tahun ke-9 Hijrah. Ayat ke-33 hingga 70
Ini pada tahun yang ke-9 Hijrah. 33 daripada sini. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim. Dan seterusnya. Hingga kepada 70. Ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun. Ini diturunkan pada tahun 9 ke-9 Hijrah. Maknanya turun dia tu kan, dia tidak sekaligus, peringkat-peringkat. Ketika mana rombongan orang-orang Kristian Najran datang ke Madinah dan perdebatan di antara mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku, sehingga membawa kepada cabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka untuk bermubahalah. Thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Itu nabtahil, mubahalah. Ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum. Itu ayat tu di dalam surah ni lah. Akhir sekali, thumma nabtahil, mari kita bermubahalah. Itu nanti kita akan bincangkan kemudian. Jadi puak-puak Kristian, padri-padri Kristian daripada Najran seramai kira-kira 60 orang. 60 orang datang untuk berdebat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berhubung dengan Nabi Isa, ibu dia. Berhubung dengan ketuhanan. Nabi Isa ni kata mereka anak Allah. Gitulah ceritanya. Jadi sehingga berlakulah perbincangan, diskusi ataupun perdebatan di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mereka. Perdebatan itu atau diskusi itu dirakamkan di dalam surah ini. Tapi secara halus, tidaklah dalam bentuk rakaman salinan betul-betul seperti yang berlaku itu, tetapi dalam bentuk kesimpulan yang Allah SWT berikan kepada kita. Penekanan dalam daurah tafsir kita ni, bahagian tafsir ni lebih kepada berkaitan surah dengan surah, hubungan surah dengan surah sebelum dan selepas. Nombor 1, di akhir surah Al-Fatihah tersebut dua perkataan ini, al-maghdubi alaihim, dan orang-orang yang dimurkai, dan ad-dallin. Adakah dua tu kita ingat, semua kita ingat surah Fatihah tu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dua perkataan. Siapakah al-maghdubi alaihim? Mereka adalah orang-orang Yahudi. Mereka lah yang dipilih Allah sebagai contoh al-maghdubi alaihim. Maknanya al-maghdubi alaihim bukan Yahudi saja, banyak lagi dalam dunia ni sampai ke kiamat ada al-maghdubi alaihim ni. Bukan khusus dengan orang Yahudi saja, tetapi contoh terbaik untuk dikemukakan berkenaan dengan al-maghdubi alaihim ni. Kalau dalam sejarah tak boleh nak menandingi orang-orang Yahudi. Ini paling jelas. Dan kesan dia tu kita dapat lihat hingga ke hari ini. Hingga ke hari ini kesan dia kita dapat lihat macam mana jadinya masyarakat al-maghdubi alaihim, macam mana jadinya. Tak ada hati perut lah. Itulah kesan daripada perbuatan mereka yang durjana, membunuh para nabi, menyelewengkan kitab suci yang diturunkan Allah, dan macam-macam lagi bencana yang dibuat mereka. Akibatnya dapat kita lihat hari ini pun, dapat kita lihat macam mana dia buat terhadap orang Arab di Palestin itu. Macam mana dia buat terhadap orang Islam. Memang betul-betul tak ada hati perut lah. Itulah al-maghdubi alaihim, contoh yang terbaik. Cerita orang-orang Yahudi itu telah pun diberikan dengan terperinci sekali di dalam surah Al-Baqarah. Jadi surah Al-Baqarah lebih ditumpukan, ini penumpuan lebih diberikan kepada al-maghdubi alaihim, iaitu Yahudi, orang Yahudi. Walaupun ada juga sebut tentang Nasara, tentang orang-orang Kristian, tapi itu bukan tumpuan utama di sana. Tumpuan utamanya ialah Yahudi. Sebab itu banyak cerita Yahudi. Sekarang tiba pula masa untuk menceritakan
secara terperinci tentang ad-dallin, orang-orang yang sesat. Siapa pula mereka? Mereka adalah orang-orang Kristian. Mereka lah yang dipilih Allah sebagai contoh golongan ad-dallin. Perincian cerita mereka dibentangkan dengan seluas-luasnya di dalam surah Ali Imran sebagai pengajaran dan iktibar buat orang-orang Islam. Kalau dalam tertib surah Fatihah tu, Al-Maghdub dulu sebut. Perincian dia di dalam surah Baqarah. Dululah. Datangnya pun dahulu. Yahudi itu dahulu lagi daripada Kristian. Datangnya pun dahulu. Kalau dalam kitab Bible yang ada sekarang ni pun, kitab-kitab Yahudi itu dulu, lepas tu baru Injil, yang kita panggil Injil tu, 4 Injil tu. Adapun yang sebelum itu kitab-kitab Taurat. Ini kedudukannya dulu. Jadi dari segi kalau nak perincian pun patutlah kita kata didahulukan tentang mereka. Ad-dallin kemudian. Di mana perincian tentang ad-dallin? Di sini, di dalam surah Ali Imran. Di situ kita nampak perkaitan, kesinambungan antara surah sebelum dan selepasnya. Nampak sekali mengalir dengan cantik sekali surah-surah itu. Di sini tempat perbincangannya. Walaupun ada juga sebut tentang Bani Israel secara umum, termasuklah golongan Yahudi, ada juga sebut. Tetapi tumpuan utama diberikan kepada orang-orang Kristian. Lebih banyak perbincangan tentang orang-orang Kristian ada di dalam surah Ali Imran ini. Yang kedua, di akhir surah Al-Baqarah, Allah mengajar satu doa kepada orang-orang Islam, yaitu fansurna 'alal qaumil kafirin. Tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang kafir. Kita tengok, kalau ujung surah Baqarah macam mana? Kita kena tengok juga ujung surah Ali Imran. Gitu cara nak faham Quran ini. Dia kena tengok permulaan, tengok ujung. Macam mana permulaan surah Baqarah? Macam mana pula permulaan surah Ali Imran? Dia ada kaitan tu. Ini sesuatu yang lemah manusia nak buat. Kalau kita tengok dari sudut saja, tak pergi lagi kepada sudut lain. Begitu juga hujung surah Baqarah macam mana? Hujung surah Ali Imran pun nampak sangat tu. Ada kesamaannya. Maka di dalam surah Ali Imran ini Allah mengajarkan 4 cara untuk mengalahkan mereka. Tolong pun kena ada cara juga. Minta Tuhan tolong, tapi Tuhan cerita cara dia. Apa langkah ikhtiar yang perlu diambil untuk mendapat pertolongan daripada Allah, untuk kita dapat menang dalam menghadapi mereka. Jadi 4 langkah Allah Subhanahu Wa Taala berikan di akhir surah Ali Imran. Itu nanti kita akan bincangkan kemudian. Puncak kecundang tentera Islam ketika menghadapi orang-orang kafir telah dijadikan sebagai contoh untuk menyatakan betapa pentingnya kesetiaan, kesatuan, penyusunan yang rapi dalam sesuatu perjuangan. Walaupun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kalau tak kena cara, boleh kalah. Tak boleh nak mengalahkan orang kafir. Apatah lagi kalau tidak bersama Rasulullah, lagilah tak boleh. Kalau kita tidak ada ikut panduan 4 langkah yang diberikan oleh Allah di akhir surah Ali Imran untuk mengalahkan orang-orang kafir, khususnya ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara. Kalau kita tengok sekarang ni, berpuluh-puluh negara Kristian, Yahudi walaupun tidak memerintah, tapi di belakang, di dalam tu dia berperanan sangat penting. Sampai hari ini pun kita boleh tengok macam mana kita nak menghadapi mereka. Terutama kalau zaman kita sekarang, mereka adalah negara-negara yang maju, kaya dan hebat. Macam mana cara kita nak mengatasi mereka? Macam mana kita nak dapat pertolongan Allah dalam menghadapi golongan ini? Di akhir surah Ali Imran diberikan. Jadi sesoalannya yang kita minta di akhir surah Baqarah tu, Allah beri di akhir surah Ali Imran. Fansurna 'alal qaumil kafirin, itu di akhir surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Timpak. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kamu.
wasabiru, dan saling sabar menyabarkan antara satu sama lain. Dia kena ada itu. Ataupun setengah-setengah ulama mentafsirkan sabiru itu makna biarlah kesabaran kamu itu mengatasi kesabaran mereka, musuh kamu. Kamu lebih sabar daripada mereka. Sifat ini mesti kena lebih. Warabitu, bersiap sedia dalam menghadapi mereka. Tak boleh nak menghadapi mereka begitu saja tanpa persiapan yang cukup dalam semua segi. Persiapan itu makna rabitu. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, itu dalam ayat yang lain. Apa-apa persiapan ketenteraan yang boleh kita sediakan, kita kena sediakan. Begitu juga dari segi rabitu, juga dengan makna rab, kena kamu sesama Islam kena ada hubungan, ada pertalian, ada perkaitan persaudaraan yang sangat kukuh. Itu makna rabitu. Seolah-olah kamu berada dalam satu ikatan yang kukuh. Itu makna rabitu. Bukan sesama Islam saja, antara negara-negara Islam itu pun kena ada sifat itu, baru boleh menghadapi mereka. Wattaqullah, dan bertakwa kepada Allah. Takwa kepada Allah itu yang disebutkan. Mudah-mudahan kamu berjaya. Di awal surah Baqarah disebut wa ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Siapa orang yang beriman itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, dan seterusnya. Akhirnya dia sebut ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Di akhir surah Al-Imran ada sebut la'allakum tuflihun. Nak dapat kemenangan, kejayaan ini dia kena ada cara, ada langkah-langkahnya. Perlu ada ikhtiar, jangan ada doa sahaja. Itu nak cerita. Itu perkaitannya. Orang-orang kafir, baik dari kalangan ahli kitab maupun musyrikin, boleh dikalahkan apabila umat Islam menjadikan 4 cara yang disebut Allah di dalam surah ini sebagai senjata dan persiapan mereka. Yang ketiga, sebagaimana Alkitab yang disebutkan pada ayat kedua surah Al-Baqarah, bahawa ia merupakan petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Begitulah juga dengan kitab Taurat dan Injil yang disebutkan di dalam ayat ketiga dan keempat surah Ali Imran. Kedua-duanya pernah menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa sebelum kedatangan Alkitab, yakni Al-Quran ini. Semua kitab-kitab suci itu diturunkan oleh Allah. Cuma setelah kedua-dua kitab suci itu diselewengkan dan ia telah bercampur baur antara yang benar dan yang batil, sehingga tidak dapat dipasti dan diyakini lagi mana yang betul dan mana yang karut daripadanya. Maka Allah menurunkan pula Alkitab yang juga bernama Al-Furqan. Ia tidak lain daripada Al-Quran jua. Sebabnya ia dinamakan Al-Furqan ialah kerana sifatnya membezakan antara yang betul dan yang salah di dalam kitab-kitab sebelumnya, Taurat dan Injil. Cuba kita tengok. Sekarang ni cuba kita tengok sini. Surah Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini surah Al-Baqarah, permulaan. Dia sebut tentang kitab. Inilah kitab yang tidak ada sebarang keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Permulaan. Ini yang uniknya Quran ini. Kita tengok permulaan sama. Ada kaitan. Hujung dia dengan hujung ada kaitan. Itu yang pelik, yang tidak terdapat di dalam kitab-kitab yang lain. Sebab itu dia kata, inilah kitab yang sebenarnya. Untuk menjadi panduan, untuk jadi pedoman manusia, inilah kitab yang sebenarnya. Baik, kita tengok di dalam Ali Imran, di permulaan itu. Nazzala alaikal kitab. Dia telah menurunkan kepadamu Alkitab. Kitab mana? Yang tadi kita tulis. Bil haqqi, dengan sebenar. Ataupun dengan membawa kebenaran, mengandung kebenaran. Kitab ni yang Allah turunkan kepada engkau, wahai Muhammad, penuh dengan kebenaran. Kitab sana pun zalikal kitab, sini pun nazzala alaikal kitab. Kitab ini
musaddiqan lima baina yadayhi, kitab yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Wa anzalat Taurat wal Injil, kitab mana yang diturunkan dahulu tu? Min qablu, kitab Taurat dan Injil. Tuhan tu jugalah yang menurunkan kitab dulu, yang menjadi panduan juga kepada umat dahulu. Kitab itulah. Ini cuba kita tengok dalam surah Baqarah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu. Tadi nazzala alaikal kitab. Ini walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika, ma unzila min qablika, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelummu. Cuba kita tengok sini. Musaddiqan lima baina yadayhi. Kitab ni, kitab Quran ni tak ada beza sebenarnya dari segi kandungan ajaran dia dengan yang dulu, yang betul lah sebelum diselewengkan itu. At-Taurat, Al-Injil. Inilah ma unzila, apa ni? Wa ma unzila min qablika tu. Ma unzila min qablika tu di sini tengok. Taurat dan Injil. Kitab ni mendustakan kitab dulu ke? Tidak. Kitab ini bercanggahkah dengan kitab dahulu? Tidak. Kitab ini membawa agama yang sama, akidah yang sama, ajaran yang sama. Seperti perkaitan itu sangat cantik, sangat cantik. Ya, sama-sama ada. Hudan linnas, hudan linnas, sebagai petunjuk kepada manusia. Di sana disebut hudan lil muttaqin, hudan lil muttaqin. Semua ini diturunkan untuk memimpin, membimbing, menunjuk jalan kepada manusia yang hidup di dunia di zaman masing-masing. Di zaman masing-masing semuanya datangnya daripada Allah. Cuma dia sebut di sini nazzala alaikal kitab. Kalau orang yang belajar ilmu saraf, dia tahu apa beza nazzala, dia menurunkan, dengan anzala. Anzala mana menurunkan juga. Anzala menurunkan juga. Nazala maknanya menurunkan secara tadrijan, nujuman, beransur-ansur. Sebab kalau kita belajar saraf, dia panggil ni bina, dia bina li taksir. Banyak kali, banyak kali. Banyak kali, bukan sekali turun, sekaligus. Tidak begitu. Begitulah hakikat penurunan Al-Quran, terkandung di dalam nazzala alaikal kitab. Adapun Taurat dan Injil anzala, mana turun sekaligus, semua sekali. Tidak peringkat-peringkat. Turun memang daripada Allah. Allah lah yang menurunkan, dan semua kitab itu kita panggil kitab samawi, kitab dari langit, tetapi cara turunnya berbeza. Cara turunnya berbeza. Dalam ayat yang lain kalau kita tengok, anzalna ilaikal kitab litubayyina lahum ma nuzila ilaihim wa anzalna alaikal kitab litubayyina linnas ma nuzila ilaihim. Kami turunkan kepada engkau kitab. Anzalna, turunkan kitab. Kitab mana? Quran itulah. Situ dia guna anzala, anzala, anzalna. Kami turunkan kepada engkau kitab itu. Kenapa pula dia guna gitu? Litubayyina linnas ma nuzila. Nuzila pula dia guna situ. Kepada orang yang belajar cukup bermakna. Anzalna menurunkan sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Itu sekaligus. Itu ceritanya. Kami menurunkan kepada engkau proses dalam perjalanan dia daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia sekaligus. Sebab itu dia guna anzalna. Litubayyina linnas ma nuzila ilaihim, untuk engkau terangkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka secara beransur-ansur. Mana daripada langit dunia ke bawah, itu peringkat-peringkat. Itu cara Al-Quran menggambarkan proses penurunan dia. Macam mana cara dia? Yang kata ansur-ansur tu daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia ke, atau macam mana? Tidak. Yang beransur-ansur tu daripada langit dunia kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun daripada Lauh Mahfuz ke
langit dunia itu anzalna, turun. Adapun yang ni Tuhan turunkan Taurat dan Injil ni sekaligus ke bawah ni. Bawah ni pun sekaligus juga. Itu bezanya. Itu bezanya. Walau bagaimanapun semua kitab-kitab itu hudan linnas, untuk memimpin manusia. Lepas tu dia sebut wa anzalal furqan, dan Allah menurunkan al-furqan. Al-furqan ini kitab Al-Quran itulah. Al-kitab di dalam surah Baqarah. Dzalikal kitab itu. Dan nazzala alaikal kitab itu. Kitab tu namanya apa? Al-Furqan. Ini salah satu nama Al-Quran. Al-Quran, perkataan Al-Quran pun ada juga digunakan di dalam Quran ini, nama tu. Tapi salah satu namanya ialah Al-Furqan. Kenapa nama ini digunakan di sini? Sebab sifat dia tu membezakan yang betul dan yang tak betul. Kitab inilah yang membetulkan apa yang tak betul di dalam kitab dulu yang diselewengkan. Kitab inilah yang membetulkan mana yang telah dipesongkan oleh umat dahulu, sama ada Taurat atau Injil. Kitab inilah sifatnya ialah membezakan. Semua kitab-kitab suci itu diturunkan oleh Allah. Cuma setelah kedua-dua kitab suci itu diselewengkan dan ia telah bercampur baur antara yang benar dan yang batil, sehingga tidak dapat dipasti dan diyakini lagi mana yang betul dan mana yang karut daripadanya, maka Allah menurunkan pula Alkitab yang juga bernama Al-Furqan. Furqan itu kitab yang sifatnya membezakan. Kita boleh tahu, oh ini rupanya tak betul, rupanya cerita apa, misalnya cerita Nabi Daud itu, cerita Nabi Daud duduk tengok perempuan yang duduk mandi. Itu ada dalam Bible sampai sekarang ni. Ada. Tiba-tiba dia berkenan. Perempuan itu rupanya isteri kepada panglima dia. Dia pun hantar panglima dia pergi perang sampai mati, dia kahwin dengan isteri panglima dia yang bernama Uriah itu. Betul kata cerita tu. Al-Quran mari cerita Daud bukan macam tu. Kalau macam tu, orang biasa pun tidak macam tu. Jahat tu, hati busuk kalau macam tu. Seorang Nabi tidak mungkin macam tu. Dia tu Nabi ke tidak Nabi tu? Nabi. Bila Nabi, dia tak mungkin begitu. Tapi orang Yahudi pesongkan. Dia kata Daud ni bukan Nabi. Daud ini raja saja. Dari kalangan kita Bani Israel. Dia raja. Anak dia pun raja juga. Itu seleweng juga. Al-Quran lagi cerita dia bukan raja saja, tetapi dia juga adalah Nabi dan utusan Allah. Itulah yang benar antara yang diperbetulkan. Banyak perkara lagi lah yang diperbetulkan. Dari segi orang tu ada wujud, semua terima. Tapi ada sebagai apa dan bagaimana sifat-sifatnya. Sifat-sifat itu sesuai ke tidak dengan seorang Nabi. Kalau kita terima Nabi, yang diterima Nabi, Nabi Ayub dan sebagainya pun teruk juga. Sudah diselewengkan, dipesongkan cerita. Jadi Al-Quran mari membezakan mana yang betul, mana yang tak betul. Tentang kenabian ke, tentang hari kemudian ke, tentang ketuhanan ke, semuanya ada. Kesilapannya banyak. Akibat daripada penyelewengan orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Orang-orang yang perosak. 4. Di permulaan surah Al-Baqarah, lihat ayat ke-26. Ada tersebut bahawa manusia juga kadang-kadang boleh sesat meskipun ia menggunakan petunjuk dari Allah. Keadaan itu berlaku apabila ia menyalahgunakannya. Di dalam ayat ke-7 surah Ali Imran, Allah menyatakan salah satu bentuk penyalahgunaan kitab suci yang diturunkan oleh Allah, yaitu apabila manusia meninggalkan ayat-ayat yang muhkamat dan suka sangat mengharungi ayat-ayat mutasyabihat. Di dalam Al-Quran disebut dalam surah Baqarah, yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Allah memberi petunjuk dengannya, dengan Quran ini ramai manusia dapat petunjuk. Tapi ramai juga yang jadi sesat. Jadi sesat dengan Quran itu, kerana Quran itu. Tetapi yang Allah sesatkan itu ialah orang yang hatinya tak betul.
hatinya tidak ikhlas, tidak mengikut cara yang betul, itu yang jadi sesat. Dalam Al-Baqarah sebut begitu. Dalam Ali Imran dia sebut punca manusia jadi sesat. Kalau berkait dengan kitab suci, berkait dengan hidayat daripada Allah, padahal hidayat itu penawar ubat lah. Tapi ubat pun kalau tak kena cara jadi racun juga. Kalau tak kena guna, salah guna. Begitu juga dengan kitab suci. Kalau salah guna, boleh jadi punca kesesatan. Punca kesesatan yang dijelaskan di dalam surah Ali Imran ni, "Wallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat." Ini mutasyabihat. Orang jadi sesat kerana dia duduk sibuk dengan ayat mutasyabihat. Itu jadi sesat, punca jadi sesat. Dan dia ingat dengan cara dia dapat benda ni, dia tak ada kelebihan istimewa lah dia. Dia tahu apa yang orang lain tak tahu. Dia dah jadi sombong. Dia dah jadi sombong. Dah jadi membesarkan diri. Dan ujub, rasa kagum dengan diri sendiri. Dalam keadaan itu, dia jadi sesat. Sebenarnya dia nak pengaruh. Dia nak orang kata dia alim. Dia nak orang kata ilmu yang ada pada dia berbeza, yang tidak ada pada orang lain. Benda-benda macam itu. Maka dia berpegang, bawa ke dalam masyarakat, bawa ke dalam pegangannya yang berasas daripada ayat-ayat mutasyabihat. Sedangkan yang disuruh kita berpegang ialah ayat-ayat muhkamat. Mutasyabihat ni macam mana? Misalnya di dalam kitab-kitab dulu disebutkan Isa itu Ibnullah. Sebab itu puak-puak Yahudi kata, nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kita ni anak-anak Allah. Jadi anak-anak Allah tu maksud apa? Anak seperti anak manusia ke? Mana Allah tu jadi bapa dia? Kalau macam tu ramai sangatlah anak Tuhan. Semua Yahudi ahli kitab itu abna'ullah. Dalam Quran pada sebut abna'ullah. Di situ boleh keliru. Di situlah orang Kristian kata Isa ni anak Allah. Kononnya mereka kata ada dalam kitab dia tu Isa ni anak Allah, Ibnullah. Padahal Ibnu tu itu ayat mutasyabihat. Sebenarnya bukan Ibnu pun yang ada tu. Yang adanya Ruhullah. Wa kalimatuh. Isa itu adalah Ruh Allah disebut. Maksudnya ruh daripada Allah. Kalimatuh, ucapan Tuhan. Maknanya kejadian itu dengan perintah Tuhan. Gitu. Dia pakai ini sebahagian daripada Tuhan. Itu dah rusaklah kalau macam tu. Itu puncanya. Lalu diselewengkan kitab Taurat jadi Isa tu Ibnullah, anak Allah. Padahal asalnya Ruhullah. Kalimatullah. Kalimatullah maknanya kejadian tidak seperti biasa. Berlakunya dengan kun fayakun, dengan kehendak Allah. Gitu. Tapi dia pergi faham macam lain. Itu antara contohlah, yang lain-lain pun banyak lagi. Di dalam surah Al-Baqarah disebut tentang Adam yang dijadikan Allah sebagai khalifah di bumi. Adam dijadikannya tanpa ibu dan bapa. Di dalam surah Ali Imran ini Allah menyebutkan pula tentang Isa. Dia dijadikannya tanpa bapa juga, tetapi ada ibunya. Di dalam surah An-Nisa selepas ini pula Allah menyatakan kejadian anak cucu Adam. Mereka dijadikannya berbapa dan beribu. Dengan cara itulah manusia bertaburan di muka bumi ini dengan begitu ramai hingga ke hari kiamat. Kejadian Adam, tak ada ibu, tak ada ayah. Kalaulah kejadian keajaiban itu menyebabkan kita kata Allah tu ada anak dia, itu bermakna anak dia. Kalau macam tu Adam pun anak dia jugalah. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Ini dalam surah ni lah disebut. Perbandingan Nabi Isa tu seperti Adam juga. Kejadiannya luar biasa. Sekadar itu sajalah. Itu sebagai mukjizat. Mukjizat. Nak menunjukkan kekuasaan Allah. Kenapa kamu sampai kata dia tu ada Tuhan? Sebab tak ada bapa, ada ibu. Jadi bapa siapa? Tu, pergi kata Tuhan, bapa dia.
Itu silap. Silap tu. Nabi Adam lebih hebat lagi kalau nak kira. Tak ada ibu, tak ada bapa. Itu kan menunjukkan kekuasaan Allah. Allah SWT cuma nak menunjukkan kekuasaannya. Macam-macam dia boleh buat. Tanpa bapa, tanpa ibu pun boleh. Ada ibu saja, tak ada bapa pun boleh. Yang kebanyakannya, yang biasanya ada ibu, ada bapa. Itu di dalam surah An-Nisa. Cuba tengok kaitan dia. Adam dulu. Surah Baqarah. Allah jadikan Adam tu ada ibu, ada bapa. Tak ada dulu. Lepas tu Isa. Di dalam surah Ali Imran. Ada ibu, tak ada bapa. Lepas surah Ali Imran, An-Nisa. An-Nisa, yang kebanyakan manusia lah. Ada ibu, ada bapa. Semuanya nak menunjukkan kekuasaan Allah semata-mata. Cuma ada yang biasa, ada yang tidak biasa. Itu saja. Tidaklah itu boleh mendorong kita membuat kesimpulan bahawa oleh kerana ajaib, ini pelik, maka dia mesti anak Tuhan. Mana boleh macam tu? Itu cuba kita tengok. Perkaitan surah dengan surah itu sangat cantik. Yang keenam, surah Al-Baqarah lebih banyak berbicara tentang Yahudi. Surah Ali Imran ini pula lebih banyak berbicara tentang orang-orang Kristian. Kepada orang-orang Yahudi diberikan Taurat. Kepada orang-orang Kristian pula diberikan Injil. Orang-orang Yahudi muncul sebelum daripada orang-orang Kristian. Dengan sendirinya dapat disimpulkan bahawa Taurat diturunkan lebih dahulu daripada Injil. Kemudian sebut pun selalu sebut Taurat dulu. Lepas tu baru Injil. Wa anzalat Taurata wal Injil. Maka wajar sekali lah kalau kisah golongan Yahudi didahulukan di dalam surah Al-Baqarah. Dan ia disusuli dengan kisah golongan Kristian di dalam surah Ali Imran. Itu perkaitannya. Baiklah. Yang ketujuh. Di permulaan surah Al-Baqarah telah tersebut secara umum bahawa ada kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ma unzila min qablik itu disebutkan secara umum. Apa-apa yang diturunkan sebelum, atau kitab-kitab yang diturunkan sebelum, mereka percaya. Semua kitab-kitab yang diturunkan dari Allah dipercayai oleh orang-orang yang beriman. Dalam surah Baqarah. Di permulaan surah Ali Imran ini pula dinyatakan secara jelas nama-nama kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Ia adalah Taurat dan Injil. Dia sebut. Maknanya di sana sebut secara umum, tak jelas apa namanya kitab itu. Di dalam surah ini jelas namanya ialah Taurat dan Injil. Itulah yang diberikan kepada Bani Israel. Itulah yang diberikan kepada Bani Israel. Sebab ada kaitan ini yang sangat dekat dengan Rasulullah. Sebelum Rasulullah, Nabi Musa dan Nabi Isa, Bani Israel. Ini padahal kitab itu bukan dua ni saja, banyak lagi yang lain-lain. Semuanya kita kena percaya bahawa kitab-kitab itu datangnya dari Allah. Cuma kita kena percaya juga kitab-kitab yang sebelum itu telah diselewengkan. Patutlah kalau tak boleh pakai pun, sebab telah diselewengkan. Kita dah tak tahu mana yang betul, mana yang tak betul. Dan perlulah pula ada kitab yang terjamin. Kitab yang terjamin itu Quran. Sebab itu kita tengok Al-Quran banyak menyatakan kesilapan-kesilapan yang terdapat di dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil dan kitab-kitab dahulu. Kalau tidak ada usaha macam ni, teruk jadi. Sebab kitab panduan itu dah berubah. Kitab panduan itu dah jadi racun dah. Bukan jadi penawar lagi, jadi racun. Kalau dibiarkan begitu, di mana Allah yang bersifat dengan Rahman dan Rahim yang kita baca dahulu, Ar-Rahmanir Rahim. Sifat Rahman Rahim tidak menghendaki manusia ini terbiar begitu sahaja, tanpa ada bimbingan yang betul, tanpa ada petunjuk yang betul. Kalau tidak, orang kata nyayalah kepada manusia, kan? Nyaya kepada manusia. Dia dapat kitab yang palsu. Yang ke-8, di dalam surah Al-Baqarah perang disebutkan secara burung dan umum sahaja. Menerusi firman Allah, waqatilu fi sabilillah. Berperanglah kamu di jalan Allah. Ini ayat 190 dan 244 di dalam surah Al-Baqarah. Dan firman Allah, kutiba alaikumul qital. Ayat 216, diwajibkan ke atas kamu berperang. Perang macam mana cara dia, persiapan dia.
macam mana, nak perang dengan siapa, tak jelas. Di dalam surah Ali Imran ini, kisah perang Uhud disebutkan dengan agak terperinci. Orang Islam pun boleh kalah kalau tak kena cara. Dan itulah yang berlaku dalam peperangan Uhud. Walaupun kekalahan itu hanya sementara waktu sahaja, tapi kalahlah juga. Berselarok jugalah. Walaupun bersama dengan Rasulullah pun. Ini menunjukkan kena ada disiplin dalam perang itu. Antara disiplin yang penting ialah patuh kepada ketua. Ikut betul-betul cakap dia. Jangan melanggar perintah dia. Itu dia bawa contoh perang Uhud. Sebab itu bawa perang Uhud. Tadi duk cerita pasal Yahudi macam mana pula bawa perang Uhud. Itulah kita kata Quran ini pelik apa. Dia nak ceritanya dalam menghadapi orang-orang Yahudi dan Nasara ni, mereka satu agama yang kuat, satu masyarakat yang begitu ramai jumlahnya, pengikut-pengikutnya. Kalau sekarang ni berapa bilion, 2-3 bilion, mungkin lebih lagi. Itulah pengikut-pengikutnya. Dan negara-negaranya kuat. Macam mana kita nak menghadapi? Kalau dalam keadaan kita pun tak tersusun dengan baik, bukan ada dalam satu gabungan yang kukuh. Yang ke-9, di dalam surah Al-Baqarah, Allah menceritakan bahawa dialah yang memberi kuasa memerintah kepada sesiapa yang dikehendakinya secara umum sahaja menerusi firman-Nya, wallahu yu'ti mulkahu man yasha'. Allah memberikan kerajaannya kepada sesiapa yang dikehendakinya. Ada sebut gitu. Orang macam mana yang Allah SWT bagi itu? Kemudian kuasa ni suatu perkara yang tetap ke, yang kekal ke atau tidak? Dengan kuasa tu manusia dapat apa? Dengan kuasa tu ini tak ada jelas. Di dalam surah Ali Imran ini pula perkara yang sama disebutkan dengan agak panjang dan terperinci menerusi firman-Nya, qulillahumma malikal mulk tu'til mulka ma tasha' wa tanzi'ul mulka mimma tasha' wa tu'izzu ma tasha' wa tudhillu ma tasha', dan seterusnya. Yang ke-10, di dalam surah Al-Baqarah, Allah menceritakan bagaimana lafaz doa Nabi Ibrahim untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan seterusnya. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul. Ini doa Nabi Ibrahim dalam surah Baqarah. Doa Nabi Ibrahim dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Doa Nabi Ibrahim berapa ratus tahun sebelum Nabi kita. Kadang-kadang kesan doa ni beribu tahun baru nampak. Di dalam surah Ali Imran ini pula lihat bagaimana doa Nabi Ibrahim itu menjadi kenyataan. Dan Allah menyebut kebangkitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kurnia dan anugerahnya untuk orang-orang mukmin. Cuba tengok ni. Ayat dia lebih kurang sama. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Macam tadilah yang disebut tu dalam surah Baqarah. Di sini ada pula. Dan ini sebagai kurniaan daripada Allah kepada orang-orang mukmin, kepada kita yang datang kemudian. Sama. Maknanya baru jadi kenyataan setelah beribu tahun. Maknanya kalau kita zahirnya doa kita tidak makbul lah, kita tak nampak kesan dia, jangan cepat-cepat dah nak putus asa. Kadang-kadang kita terlalu nak kan, anak kita ni jadi gini. Tuhan tak bagi. Dia bagi kepada cucu cicit kita yang keberapa tak tahu. Yang pentingnya kita ikhlaskan hati. Walaupun lapis yang ke-100 cucu kita, tak boleh kau pahalanya kepada kita. Dapat juga pahala kelebihan yang diperoleh Nabi Muhammad ini, dapat juga kepada datuk dia Ibrahim. Sebab dia yang berusaha, dia yang bina Kaabah tu, dengan harapan di situ akan lahir
Itulah yang diminta. Oleh kerana dia tu seorang yang Khalilullah, kekasih Allah, Allah terima doa dia. Tapi doa dia tu beribu tahun kemudian baru menjadi kenyataan. Cuba kita tengok ayat dalam Al-Baqarah dengan sini sama, lebih kurang sama. Sikit-sikit ada beza dia, sikit-sikit. Baik, ciri-ciri yang dikongsi bersama oleh surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Satu, di dalam bahagian kedua surah Al-Baqarah telah dikemukakan sekian banyak kesalahan dan jenayah golongan Yahudi. Di dalam bahagian pertama surah Ali Imran, ini pula dikemukakan kesalahan-kesalahan dan jenayah-jenayah yang dilakukan oleh golongan Kristian. Di dalam surah Al-Baqarah terdapat perincian tentang Al-Maghdubi alaihim. Di dalam surah Ali Imran ini pula terdapat perincian tentang Ad-Dhalin. Itulah kesamaan itu. Yang kedua, di dalam surah Al-Baqarah pada ayat 143, gelaran ummatan wasata wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Bila nak beri jawatan yang besar itu kepada umat Muhammad ini pangkat yang diberi. Telah dikurniakan kepada umat Islam. Di dalam surah Ali Imran ini pula pada ayat 110 mereka diberi pula gelaran khaira ummatin kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Maknanya umat Muhammad ini adalah sebaik-baik umat. Kedua-duanya surah ini bercerita tentang umat Muhammad yang mengambil alih kedudukan ahli kitab ataupun Bani Israel yang sebelum itu, di mana mereka berkuasa sekian lama. Di dalam surah Al-Baqarah, ahli kitab diseru supaya menerima Islam dengan kata aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Berimanlah kamu kepada apa yang aku turunkan, Tuhan kata. Ini seruan kepada ahli kitab. Di dalam surah Ali Imran ini pula mereka diseru kepada Islam dengan kata a-aslamtum, adakah kamu nak terima Islam? Yang keempat, kedua-dua surah disudahi dengan doa yang lengkap yang menunjukkan betapa pentingnya umat Islam mempunyai perhubungan yang rapat dengan Allah untuk kemenangan Islam. Itu dari segi kesamaan, kesinambungan surah Ali Imran dengan surah Al-Baqarah. Kemudian kita kena tengok beberapa perkataan yang penting ada di dalam surah. Itu merupakan kata kunci. Kenapa perkataan aslama, aslamtum, muslimun, aslama dan sebagainya itu sampai 15 kali disebut di dalam surah ini. Dan disebut Islam secara jelas. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Wa man yabtaghi ghairal Islam dina. Kenapa disebut? Ini kata kunci. Maknanya perkataan Islam, aslama, yuslimu, muslimun, pecahan-pecahan dia tu perlu diberikan perhatian. Berkali-kali di dalam surah Ali Imran ditegaskan bahawa tiada ilah Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Ni ayat-ayat 2, 6, 18, 63 dan 64. Allahu la ilaha illahu. La ilaha illahu tu Allah lah. La ilaha illallah lah maksudnya. Cuba tengok berapa kali dia sebut benda ni. Kenapa? Tu semua kena ambil kira. Sebab mereka ni syirik ni. Kristian ni syirik kan? Ada percaya Tuhan yang lain yang layak disembah, yang layak dipuja, iaitu Nabi Isa, Ruhul Qudus. Yahudi pun begitu juga. Padahal kitab yang diturunkan oleh Allah dulu semuanya bawa kepada Islam, bawa ajaran Islam. Semua nabi-nabi dahulu kata jangan mati melainkan wa antum muslimun, la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam Islam. Islam makna tauhid. Tauhid itu ada daripada dulu lagi. Tapi setelah diselewengkan, jadi la ilaha illallah ini diceroboh. Itulah yang nak diperbetulkan. Mula-mula sekali.
Di dalam ayat yang kedua terus, Allahu la ilaha illahu, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Dia, Allah lah. Kita tengok sini, banyaklah yang seumpama itu. Bukti-bukti berkenaan agama Islam dikemukakan di dalam surah Ali Imran. Lalu manusia, khususnya ahli kitab, diseru supaya menerimanya. Dinyatakan kepada ahli kitab dengan terang bahawa agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Ajaran Islam yang paling utama ialah tauhid. Kamu dah tak betul di situ, sudah terpesong, sudah menyeleweng, kembalilah pada ajaran yang sebenar. Ajaran yang dibawa oleh Musa, ajaran yang dibawa oleh Isa, ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan semua nabi-nabi yang lain, termasuklah Yakub, bapa kepada Bani Israel itu, sekalian Bani Israel itu. Dia pun wawassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, itu dalam surah Baqarah. Pesan dekat nak mati, kalau mati jangan tinggal agama Islam, teruslah dengan Islam, semuanya Islam. Kemudian ditukar nama jadi Kristian, jadi Yahudi, jadi asalnya Islam, itu yang betul. Kemudian sudah jadi macam lain. Inilah maksudnya ni. Secara tidak langsung juga dikatakan orang yang memilih agama selain Islam tidak akan sekali-kali diterima daripadanya agama itu. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Tak akan diterima. Kalau tak mahu rugi, kalau tak diterima segala amalan, kena terima Islam. Islam ni sebenarnya yang diterima oleh nabi-nabi kamu juga dahulu. Islam inilah ajaran nabi-nabi kamu juga dahulu, tapi kamu sudah tukar namanya. Seolah-olahnya agama yang dibawa oleh nabi kamu tu berbeza daripada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahalnya tidak begitu. Ini maksudnya. Umat Islam percaya dan berkata, kami tidak membeza-bezakan antara Rasul-Rasul Allah, sama ada dari keluarga Israel atau Ismail. Kami hanya orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah, muslimun. Wa nahnu lahu muslimun. Kami tidak membezakan Nabi-Nabi. Cuba kita tengok di sini. 84. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Semua ini kita orang Islam percaya kepada Allah dan percaya kepada yang diturunkan kepada kita, Al-Quran, kita percaya, dan percaya kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim. Inilah dalam surah Baqarah itu kata, wa ma unzila min qablik. Maknanya Nabi Ibrahim pun ada terima juga kitab daripada Allah. Ismail, Ishak, Yakub dan Asbaq, anak-anak cucu mereka yang lain, dan kitab yang diberikan kepada Musa dan Isa dan nabi-nabi daripada Tuhan mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kita tidak membezakan mana-mana Rasul dan utusan Allah itu, kita terima semua. Kita terima semua. Itu sikap orang Islam. Wa nahnu lahu muslimun. Orang Islam begitulah sikapnya. Terima semua. Berbeza dengan kamu. Kamu tak mahu terima Nabi Muhammad. Pasal apa? Pasal Muhammad ni Arab. Tidak Bani Israel. Muhammad ni Bani Ismail. Tak mahu terima. Kita tidak begitu. Cuba ingat. Ini semua banyak kena ingat ni. Dalam surah Baqarah kan ada disebut di hujung dia, la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Di sini la nufarriqu baina ahadin minhum. Benda yang sama, benda berulang. Nak ceritanya sikap orang Islam ni di mana-mana, bila-bila masa pun memang begitu. Mereka tidak membezakan antara Rasul-Rasul Allah. Mereka tu terima semua. Kitab-kitab pun mereka terima, bukan tak terima. Cumanya yang tak terima tu yang menyeleweng. Jadi yang menyeleweng, yang tak betul, terpaksa lah kita kena cerita. Tapi secara umumnya kita terima bahawa kitab tu pun asalnya daripada Allah juga. Allah tidak menyuruh sesiapa pun menjadi kafir setelah dia menerima Islam. Ayat 80 tadi. Wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun.
Tuhan tidak suruh kamu ambil malaikat, ambil nabi-nabi sebagai Tuhan. Tuhan tak pernah suruh macam tu. Kalau macam tu jadi syirik lah. Adakah dia akan menyuruh kamu menjadi kufur setelah kamu Islam? Islam yang direstuinya, dia bagi dah Islam tu. Takkanlah dia nak suruh jadi kufur pula. Tapi kamu mendakwakan orang ni anak Tuhan, ini Uzairun ibnullah, wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang ni kata lembu tu pula Tuhan yang disembah dalam surah Baqarah. Dan macam-macam. Itu sudah kufur. Takkanlah Allah SWT nak suruh benda macam tu. Sedangkan asas agama Islam ialah tauhid. Itu sudah jadi syirik. Orang-orang Islam diperintah supaya tidak mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Begitu sekali kena pegang teguh. Adapun orang yang menyeleweng, yang mati dalam keadaan kafir. Asalnya Islam. Mereka itu pun semuanya Islam. Ini boleh tengoklah. Kita dah ada bagi rujukan ayat-ayat itu. Mudah. Semua pengikut-pengikut setia Nabi Isa telah bersaksi bahawa mereka Muslim. Ayat 52 cuba kita tengok. Falamma ahassa Isa minhumul kufr qala man ansari ila Allah qala al-hawariyun nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun. Jadi Islam ni bukan kita sekarang ni baru, lama dah pengikut-pengikut Nabi Isa, Hawari yang setia, yang betul-betul terima ajaran yang benar daripada dia. Semua mereka mengaku Islam. Apa yang kamu berasa ganjil, pelik sangat dengan Islam ni? Sedangkan pengikut setia Nabi Isa dulu, mereka pun mengaku Islam. Kenapa kamu nak bermusuh sangat dengan Islam? Benci sangat dengan Islam tu? Itu bendanya yang menarik perhatian ahli kitab. Ini cuba kita tengok. Nabi Isa dia kata apa? Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadha siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan. Aku tidak Tuhan. Allah Tuhanku dan Tuhan kamu. Macam mana kamu menjadikan aku sebagai Tuhan? Tak munasabah. Itu bukan ajaran Nabi Isa. Kamu kena sembah Allahu. Fa'buduh. Bukan sembah dia dan aku. Tak pernah Nabi Isa kata inilah siratum mustaqim yang kita baca di dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, iaitu ajaran tauhid. Inilah ajaran tauhid. Nabi Isa pun ajar begitu juga. Orang-orang Islam diperintah berbincang dan berdialog dengan ahli kitab dalam usaha menyeru mereka kepada Islam. Jika mereka berpaling, tidak mahu menerima, maka orang Islam yang terlibat hendaklah bersaksi bahawa kami adalah Muslim. Faqulu syhadu bi anna muslimun. Dalam surah ni, muslimun tu acap kali, banyak kali. Nak ceritanya, orang Islam dah yang selamat. Sebab dia menganut agama Islam. Islam adalah agama yang diredai Allah. Agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Penting benda ni. Kamu jangan main-main dengan Islam ni. Kamu jangan main-main dengan orang Islam ni. Sebab orang Islam ni siapa? Nabi Isa pun Islam, Nabi Musa pun Islam, pengikut-pengikut setia mereka pun Islam. Jadi tak ada beza dengan kami. Kamu tu yang menyeleweng, yang lari pergi ke lain. Kepada Allah jualah tunduk taat Islam. Maknanya taat, yakni Islam, sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi, sama ada dengan sukarela ataupun terpaksa. Ini ayat 83 tu kalau kita tengok. Afa ghaira dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Apakah patut mereka nak cari agama yang lain selain daripada agama Allah yang direstui Allah? Maknanya agama yang direstui Allah tadi kita sudah berjumpa al-Islam. Apakah patut nak cari agama yang lain selain daripada Islam? Sedangkan Islam sekalian yang berada di langit dan di bumi ini, sama ada secara sukarela atau terpaksa. Kenapa musuh sangat dengan Islam? Kenapa tak suka sangat dengan Islam? Sedangkan makhluk yang di langit dan di bumi ini semuanya Islam. Kenapa kamu memilih jalan yang pelik, jalan yang menyeleweng,
lari daripada landasan yang sekalian alam timur. Tunduk di langit dan di bumi, man fis samawati wal ard, di langit malaikat-malaikat, di bumi jin dan manusia. Itu yang pilih agama Islam tau'an, secara sukarela. Sebab kita boleh pilih kafir, boleh pilih kekufuran, boleh pilih. Nak pilih Islam pun boleh. Sukarela lah, tanpa paksaan. Karahan macam mana? Karahan, kalau bintang Tuhan perintahkan supaya berpusing ikut sini, ikut sini, ikut situ, ikut situ. Itulah makna tunduk. Islam termasuknya tunduk. Secara terpaksa, dia tidak ada pilihan. Bintang-bintang tidak ada pilihan. Sebagaimana Allah perintahkan supaya berputar, katakanlah ikut sini, dia akan berputar ikut situ, ikut situ. Tak apa lari dah ke lain. Itulah makna Islam. Islam itu makna tunduk, ikut ketentuan Allah, perintah Allah. Kalau Allah perintah kita pusing ikut sini lah. Tak pergi dah ikut lain. Begitu caranya. Tau'an manusia yang ada ikhtiar. Boleh pilih Islam, boleh pilih kufur. Orang-orang yang cerdik, nabi-nabi daripada dahulu lagi pilih Islam. Itu secara tau'an, sukarela. Secara terpaksa, kerana tidak ada sifat memilih, dia buat begitulah. Kalau kita kata pokok durian tu, dia buah-buah dia lah. Dia tak akan mengeluarkan buah nenas. Pasal apa? Pasal dia Islam. Dia tunduk, dia terikat dengan hukum Allah, perintah Allah. Itulah Islam. Jadi apa bezanya? Apa yang pelik? Sekeliling kamu ni semua tunduk kepada Allah. Kenapa kamu tak mahu tunduk? Kamu sepatutnya ada akal, ada hati kecil, ada hati sanubari. Sepatutnya lebih mudah terima. Ada ikhtiar, ada pula ganjaran, dijanjikan ganjaran gini-gini. Sepatutnya kamu lebih memilih Islam itu, bukan lari daripada Islam, bukan memusuhi Islam. Itu maksudnya. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak Yahudi dan tidak Kristian, tidak juga baginda musyrik. Bahkan Nabi Ibrahim adalah seorang Muslim yang hanif. 67. Cuba kita tengok 67. Maka na Ibrahimu Yahudiyan. Ini kan sebab Nabi Ibrahim ni, inilah satu orang manusia yang diterima oleh semua agama mana-mana. Allah SWT telah mentakdirkan begitu. Mentakdirkan begitu. Terima semua. Orang Yahudi pun terima, orang Nasrani pun kata begitu. Bahkan terlajak sangat mereka tu nak tarik Nabi Ibrahim tu, sehingga dikatakan Nabi Ibrahim tu Yahudi, Nabi Ibrahim tu Nasrani, Nabi Ibrahim tu musyrikin. Nabi Ibrahim lah ajar kononnya cabut undi azlan tu. Sebab itu ketika Nabi SAW pergi menguasai Mekah tu, 360 berhala ada di dalam Kaabah. Salah satu berhalanya berhala Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Duduk pegang anak panah. Anak panah tu untuk cabut nasi. Maknanya Nabi Ibrahim itu dipercayai mereka membawa agama syirik. Padahal tidak. Yahudi pun tidak, Nasrani pun tidak. Walakin kana hanifan muslimah. Nabi Ibrahim itu Muslim sebenarnya, yang lurus betul. Wa ma kana minal musyrikin, tidak juga dia termasuk dalam orang-orang musyrikin. Semua terima, tapi berbeza dengan orang lain. Misalnya Nabi Isa, walaupun Bani Israel bukan semua terima. Yahudi tak terima, bahkan dia anggap Nabi Isa ni jahat. Sebab itu dia bunuh. Dia kata dia telah berjaya bunuh Nabi Isa. Yahudi lah. Padahal Bani Israel juga, dia telah berjaya bunuh Nabi Isa. Dan orang-orang Kristian pun percaya bahawa Nabi Isa memang telah kena bunuh. Cuma dia takwil lah, kena bunuh untuk tebus dosa manusia. Itu fahaman dia lah. Tapi dia terima Nabi Isa kena bunuh. Dia tak mahu terima, Yahudi tak mahu terima Nabi Isa. Yahudi dan Nasrani tak mahu terima pula Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad adalah yang menggabungkan semua ajaran Nabi-Nabi yang dahulu. Itu ceritanya. Tapi Nabi Ibrahim tak ada orang yang tak terima.
Itu Allah nak macam tu. Kita tengok dalam sejarah ni gitu. Cumanya masing-masing tarik kepada fahaman dia. Sebab Nabi Ibrahim ni mulia di sisi semua. Yang sebenarnya Nabi Ibrahim itu tidak Yahudi, tidak Nasrani, dan tidak juga musyrikin. Nabi SAW dan pengikut-pengikutnya telah menyeru Bani Israel, Yahudi dan Nasrani, dan Bani Ismail, kedua-duanya sekali kepada Islam. Bani Ismail itu lebih dikenali di kalangan ahli kitab sebagai Ummiyin. Mereka ialah orang-orang musyrikin Mekah, ayat 20. Nabi seru semua, bukan seru Yahudi saja, bukan seru Nasrani saja, musyrikin pun Nabi seru juga kepada Islam. Tapi sebagaimana kita maklum, dah jelas dah kepada kita tadi, tumpuan utama lebih kepada Kristian di dalam surah ini. Walaupun ada juga disebut tentang musyrikin, tentang Yahudi, ada juga. 3. Ayat-ayat Ali Imran di bawah ini menceritakan sikap dan gelagat ahli kitab secara terperinci. Di celah-celahnya juga terdapat sekian banyak arahan, pengajaran dan panduan. Ayat-ayat 19, 20, 23 dan seterusnya sampai akhir ni cerita tentang perilaku, perangai, sikap ahli kitab yang menyebabkan mereka terpesong dan mereka tersesat. Kenapa? Tengok situ. Yang keempat, perkataan ummiyin telah dipakai dengan maknanya yang khusus dan tersendiri di dalam surah Ali Imran. Ia dipakai dengan arti Bani Ismail dan orang-orang musyrikin Arab, terutamanya penduduk Mekah. Itulah orang panggil ummiyin. Bukan maksudnya ummiyin itu yang buta huruf. Di sini antara contohnya, sini tidak dipakai dengan makna buta huruf, ummiyin. Kalau kita kata buta huruf, takkanlah semua penduduk Mekah itu buta huruf. Kalau buta huruf, untuk apa gantung syi'ir-syi'ir dekat Kaabah? Siapa yang nak baca? Ini menunjukkan ummiyin itu dipakai dengan istilah Bani Ismail, khususnya penduduk Mekah. Di sini dalam ayat dia, cuba perhatikan betul-betul. Bani Israel telah sekian lama mengidap penyakit gila keturunan dan terlalu melampau-lampau dalam melebihkan bangsa mereka. Di dalam surah Ali Imran, Allah merakamkan kata-kata mereka terhadap Bani Israel, Bani Ismail, laisa alaina fil ummiyyin sabil. Ummiyin, tiada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Kita kalau buat apa pun kepada buah-buah Arab ni tak ada dosa. Kita ambil riba ke, kita menipu dia ke, kita mencuri barang dia ke, kita apa, tak ada berdosa. Mereka ni memang boleh, mereka ni sampah saja, hampas masyarakat. Begitu kepercayaan mereka tu taksub. Mereka dengan itu menganggap tidak salah mengambil harta Bani Ismail dengan cara yang tidak betul, semata-mata kerana keturunan. Inilah yang Islam tidak benarkan. Inilah dalam agama Islam dulu-dulu, daripada dulu pun tidak benarkan benda ni. Tapi bila sudah diselewengkan, dia jadi gitu. Maka Nabi SAW bawa Islam yang asal, mengembalikan manusia kepada yang asal. Bukan ditentukan kelebihan manusia ini oleh keturunannya, tetapi ditentukan oleh iman dan amal soleh. Nabi SAW diperintah supaya menyuruh Bani Israel dan juga Bani Ismail kepada agama Islam. 5. Di dalam surah ini, Al-Quran telah disebut dengan nama Al-Furqan. Al-Furqan berarti pembeza atau sesuatu yang membezakan di antara yang betul dan yang salah. Al-Quran dinamakan begitu kerana ia membezakan di antara yang betul dan yang salah di dalam kitab Taurat dan Injil, ayat 4 yang kita baca tadi. Yang keenam, di dalam surah ini Allah menyatakan semua kitab yang diturunkannya mengandungi ayat-ayat mutasyabihat dan ayat-ayat muhkamat. Walladzi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Mana ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Kita kata, untuk apa buat turun ayat mutasyabihat mengelirukan? Bukan begitu. Sebenarnya tak payah ayat Quran pun.
Quran. Dalam hidup kita ni banyak perkara. Kita tahu semua ke? Semua jelas ke pada kita? Yang tak jelas tu lebih banyak lagi daripada yang jelas. Tapi kita hidup pun tak ada apa pun. Kan? Kita hidup pun. Untuk apa menyerabutkan fikiran kita nak fikir-fikir tak tentu pasal yang kita tak tahu? Berapa banyak? Banyak lagi yang kita tak tahu daripada yang kita tahu. Ada masalah? Ada masalah. Begitu juga dengan Al-Quran. Kalau pakai yang muhkamat itu kan selesai. Yang jelas. Jangan pakai yang kabur, yang tak jelas. Lepas tu kita kata untuk apa Tuhan buat yang kabur? Memang begitu dunia ni. Misal, contohnya. Tuhan berapa banyak kan puji akal. Manusia yang berakal, manusia yang berfikir, manusia yang macam-macam dia sebut, ulul albab, ulul absar dan sebagainya. Yatafakkarun, yatadabbarun. Kan guna akal itu. Apa itu akal? Akal itu apa? Apa itu akal? Akal itu sendiri. Cuba bagi takrif. Pinggir-pinggir. Padahal kita duduk guna selalu. Takkanlah kita nak kata tak boleh, kita tak boleh fikir, kita tak boleh buat keputusan selagi kita tak tahu apa itu akal. Jadi sampai bila kita nak baru boleh buat kerja kalau macam tu? Sampai bila baru boleh kita buat keputusan kalau macam tu? Nak tahu akal tu apa? Kan tidak sama, tidak keliru. Kita duduk bawa yang sama tu dah hidup ni. Tak perlu sibuk dengan itu. Kalau sibuk itu habis masa. Kita boleh makan, boleh minum, boleh bercakap, boleh bersandar kemari sebab kita ada roh. Apa itu roh? Apa itu roh? Kalau nak tahu apa itu roh dulu, barulah nak sembahyang, barulah nak puasa, barulah nak ikut agama sampai mati pun tak dapat. Tak perlu kisahkan itu mutasyabihat. Tak perlu sibuk dengan benda tu. Buang masa. Dan Tuhan tidak wajibkan kepada kita tahu benda tu. Setakat yang kita tahu, yang kita boleh fikir, setakat itu sudah. Yang Tuhan kira pun setakat itulah. Tuhan tak akan soal kita, masukkan neraka kita kerana kita tak tahu apa itu hakikat roh. Benda-benda macam ni tak payah Quran dalam kehidupan kita ni berapa banyak. Berapa banyak yang kita tak tahu. Kita tahu kau kuman. Nampak? Tak nampak. Berapa banyak kuman? Tak tahu. Lepas tu tak boleh hidup lah kalau tak tahu. Boleh hidup. Tak boleh buat keputusan lah. Boleh buat keputusan. Tak boleh belajar lah. Boleh belajar. Tak boleh makan lah. Makan. Tapi ada juga orang yang mati kerana kuman. Itu dunia tempat ujian. Itu saja. Tak payah sibuk nak tahu benda tu dulu baru kita nak makan. Kalau macam tu mati. Mati. Selagi tak tahu kuman, ni kuman apa, baik ke tidak baik ni ada pada nasi aku nak makan hari ni, aku tak akan makan. Mati lawak. Itu sebenarnya hidup. Baiklah. Salah satu punca manusia menjadi sesat ialah kerana mereka suka sangat bermain-main dengan ayat-ayat mutasyabihat. Lautan takwil diharungi untuk menimbulkan fitnah. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilan sebenarnya melainkan Allah. La ya'lamu ta'wilahu illallah. Oleh itu umat Islam hendaklah berwaspada terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Jangan sampai mereka juga jadi sesat kerananya seperti ahli kitab sebelum mereka. Ayat 7. Umat Islam sebaliknya diajar supaya selalu berdoa begini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ni doa diajar kita begini. Baiklah. Yang ketujuh, melalui firman-Nya, tu'til mulka ma tasha' wa tanzi'ul mulka mimma tasha'. Allah mengisyaratkan kepada rahsia di sebalik penukaran sesebuah kerajaan dan pemerintahan. Kan sebelum ni kita dah belajar ada penukaran kuasa kepimpinan. Kenapa Allah tukar? Kenapa kerajaan ni tak tetap? Pemerintah bertukar-tukar, silih berganti. Kenapa?
Ini hikmah. Bani Israel dahulu pernah dikurniakan kerajaan dan pemerintahan. Mereka bahkan pernah dimahkotai sebagai pemimpin sekalian alam. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. 2 kali dalam surah Baqarah disebut. Tetapi kerana kesalahan dan jenayah yang dilakukan oleh mereka, akhirnya mahkota di atas kepala mereka ditanggalkan. Lalu ia dipakaikan di kepala umat Islam yang mendapat penghormatan dan gelaran sebagai umat terpilih, ummatan wasata. Dan di dalam surah Ali Imran, khaira ummah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Apa sifatnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini sifat. Bila ada ini, layak. Tak ada ini, tak layak. Yang ke-8 di dalam surah ini, Allah menyatakan sifat-sifat orang-orang yang berakal menggunakan lafaz ulul albab dan ulul absar. Siapakah mereka? Mereka ialah orang-orang yang tidak mentakwil ayat-ayat mutasyabihat. Sebaliknya mereka mengikut dengan patuh ayat-ayat muhkamat. B. Mereka adalah orang-orang yang selalu mengingati Allah, sentiasa berfikir dan merenungi kejadian Allah, baik di bumi maupun di langit maupun di bumi. Lalu memilih akidah tauhid. Untuk terhindar dari azab neraka, mereka berdoa kepada Allah. Ini ayat 190. Kalau kita tengok 190. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Ulil albab ni jenis manusia yang suka berfikir. Dia tidak tengok saja apa pun di sekeliling, dia ambil iktibar. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Memikirkan kejadian langit dan bumi. Setelah fikir, dia dapat kesimpulan. Lalu berkata, Rabbana ma khalaqta hadha batila. Kamu tidak jadikan semua ini sia-sia. Subhanaka faqina azaban nar. Ini doa yang disebutkan itu. Si ulul absar, orang-orang yang berfikiran dan celik mata hatinya. Basar maknanya penglihatan. Tapi ini bukan penglihatan zahir, tapi penglihatan dengan mata hati. Celik mata hati, bukan buta mata hati. Disuruh supaya mengambil iktibar dan pengajaran daripada peperangan Badar, bahwa bagaimana Allah telah memenangkan golongan yang kecil terhadap golongan yang besar. Di dalam surah ini ada juga sebut. Jadi dia campur macam-macam tu. Campur macam-macam. Tapi semuanya pengajaran. Semuanya pengajaran. 9. Di dalam surah Ali Imran beberapa kali selepas menyebut tentang Nabi Ibrahim ahli kitab, diseru kepada agama Islam. Sebab Nabi Ibrahim itu mengikut agama Islam, penganut agama Islam. Kalau kamu kasih kepada Nabi Ibrahim, sepatutnya kamu ikut jejak langkah dia. Allah telah memilih keluarga Nabi Ibrahim melebihi orang-orang lain di zamannya. B. Taurat dan Injil diturunkan selepas zaman Nabi Ibrahim. Jadi macam mana kita nak kata Nabi Ibrahim itu Yahudi, Nabi Ibrahim itu musyrikin, Nabi Ibrahim itu Nasrani, sedangkan agama-agama itu baru wujud selepas dia? Tak masuk akal. Nabi Ibrahim hidup kira-kira 2100 tahun sebelum Masihi. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam 1300 tahun sebelum Masihi. Selepas 1300 tahun barulah Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Maknanya kemudian datang. Macam mana pula Nabi Ibrahim itu nak jadi Yahudinya, nak jadi Kristiannya? Nabi Ibrahim bukan beragama Yahudi dan Nasrani. Orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya dan Nabi Muhammad berserta orang-orang yang beriman kepada Muhammad. Sebab apa? Sebab mereka yang betul-betul ikut ajaran Nabi Ibrahim. Itulah yang paling dekat. Bukan kira dari segi keturunan. Kalau nak kira keturunan, Bani Israel memang jelaslah keturunan darah daging Nabi Ibrahim. Tetapi itu tidak ada jaminan. Di sisi Tuhan tak ada jaminan. Kamu tak ada keturunan Nabi,
Yang jelas boleh sebut silsilah yang keturunan sampai kepada Nabi pun tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Sebab Tuhan tak lihat di situ. Tuhan lihat kepada iman. Orang Islam beriman kepada sekalian Nabi yang diutus oleh Allah. Mereka tidak fanatik seperti orang-orang Yahudi. Yahudi kan seperti kita tahu, dia terimanya dia saja. Bani Israel diperintahkan supaya mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus berdasarkan tauhid. Ibrahim tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Jika mereka bersedia mengikuti agama Nabi Ibrahim, tiada sebab mereka tidak dapat mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana ajaran mereka berdua sama saja, sama-sama menegakkan tauhid. Maqam Ibrahim ialah sebuah batu tempat Nabi Ibrahim berdiri ketika membina Kaabah. Batu itu merupakan mukjizat yang pernah diberikan kepada baginda. Ia berada di Mekah sekarang, terletak dekat Kaabah. Ayat 97. Ini 97. Inna awwala baitin wadi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah mubaraka wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinat maqamu Ibrahim. Ini maqamu Ibrahim. Ada sebut. Ketika Nabi Ibrahim bina Kaabah tu, batu. Tempat berdiri, maqam. Tempat, bukan maqam bahasa Melayu itu, mana kubur itu, bukan nak kata kubur Nabi Ibrahim duduk situ. Tidak. Maqam tu tempat berdiri. Isim makan kepada qama yaqumu, maqam, tempat berdiri. Bila dia bina tu, dia batu tu jadi macam lift. Tinggi kan Kaabah tu, tinggi. Batu tu jalan, dia duduk atas tu. Sini letak batu. Pergi ke sana pula nak naik, batu tu naik, batu tu turun. Itu maksudnya. Nabi Ibrahim ni orang macam tu. Dan dialah yang mula-mula binanya Kaabah tu. Kenapa dia bina Kaabah? Padahal lama selepas itu tak ada apa-apa pun berlaku di sini. Yang berlaku Nabi lepas seorang-seorang, anak Ishak, anak cucu Ishak, anak cucu Ismail tak ada. Senyap. Tahu-tahu keluar yang paling hebat sekali, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim sudah letak dah batu asas. Mana Nabi Ibrahim ni pejuang agama. Di Palestin dia asaskan Baitul Maqdis. Di Mekah dia asaskan Baitullah. Dia kedua-dua itu hasil peninggalan dia lah tu. Sampai sekarang ni sampai begitu sekali. Manusia walaupun dalam keadaan teruk, dalam keadaan kafir pun berebut tempat dia. Yahudi pun berebut, Kristian pun nak juga situ, Yahudi pun nak juga situ, Islam pun nak juga situ. Itu Baitul Maqdis. Baitullah dia juga yang bina. Itulah orang yang penuh dengan keberkatan. Saya nak menarik perhatian kita semua, para hadirin dan hadirat sekalian pada hari ini. Cuba kita tengok ni. Ini permulaan. Kan surah ni, saya dah sebut tadi, surah ni lebih tumpu kepada Kristian, orang-orang Kristian. Bila tumpu dalam mukaddimah dia tu, ini mukaddimah kan tadi kita dah tengok tadi, daripada ayat 1 hingga 9. Ini mukaddimah, pendahuluan surah. Surah ni lebih banyaknya akan menghadapi golongan Kristian. Di dalam mukaddimah ni dia isyarat. Cuba tengok Quran. Dalam mukaddimah dia isyarat. Tak usah kira lah alif lam mim tu, biar kita kira semula yang tu. Allahu la ilaha illahu. Ilah maknanya Tuhan yang layak disembah. La ilah, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Dia, Allah. Orang Kristian ada ke sembah yang lain selain daripada Allah? Adalah. Kritik tu. Ini pukulan pertama. Kerosakan Kristian di mana? Akidah. Sebab apa? Sepatutnya Allah ni tidak berkongsi dengan apa-apa pun. Allah sahaja. Itulah satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Tiba-tiba disembah yang lain. Siapa yang sembah? Kristian sembah. Kalau kita pergi ke gereja, tengok
Macam mana dia semua? Patung Nabi Isa bukan main besar. Patung Nabi Isa yang sedang disalib tu, itulah yang dia sembah. Memang sembah. Memang kata dia tu anak Allah. Padahal Tuhan ni apa? Sepatutnya Al-Hayyul Qayyum. Nabi Isa ni tak mati ke? Tanya. Mati ke tidak? Kamu sendiri pun kata mati. Dulu lagi mati daripada kita orang Islam percaya. Kita pun kata mati juga. Tapi tak mati lagi. Dia angkat ke langit. Akan mati juga. Kamu orang Kristian sendiri, penganut Kristian, kata mati dah Nabi Isa. Yahudi matilah, kita lah yang bunuh, kata dia. Kita lah yang bunuh dia. Maknanya matilah. Tuhan ni patutkah mati? Kalau Tuhan mati jadi macam mana? Kalau seorang keluarga, satu keluarga, bapak dia mati, ayah dia mati, selama ni dia lah yang mengurus keluarga. Lepas dia mati, dia boleh urus lagi. Dia boleh urus. Dia boleh bawa pergi anak dia pergi dekat tuition, ataupun pergi market, supermarket, boleh? Tak boleh dah. Dia boleh bagi duit? Tak boleh apa dah. Dan Nabi Isa mati, macam mana dia nak jadi Tuhan? Macam mana dia layak disembah kalau macam tu? Dia tidak Tuhan. Dan kalau tidak Tuhan, kenapa nak sembahnya? Sebab itulah kita orang Islam kata, iyyaka na'budu. Engkau jua kami sembah. Kami tidak seperti orang Kristian yang sembah selain daripada Allah. Allah pun sembah juga, tapi syirik. Dah ada unsur syirik. Ini pukulan yang pertama, tauhid. La ilaha illahu al-hayyu. Nabi Isa tak hidup, tak kekal. Tuhan yang layak disembah ni, Tuhan yang tak akan mati sampai bila-bila pun. Hidup dia tu tak ada permulaan dan tak ada hujung dia hidup dia. Itu hidup. Al-Qayyum, hidup dengan mengurus, sentiasa mengurus. Segala yang lain ni dia urus, dia atur, dia jaga. Itu makna Al-Qayyum. Dan dia tidak bergantung kepada yang lain, tak perlu kepada yang lain. Sebaliknya yang lain perlu kepada dia. Itulah Tuhan yang layak disembah. Kalau kita ingat ni kan, ini surah Ali Imran. Tidakkah ini ayat kursi? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Cuba tengok. Dia kalau kita baca Quran ni kena tengok gitu. Sana ada ke tidak? Ada. Sini ada ke tidak? Ada. Sana kalau utamanya nak menghadapi Yahudi, Yahudi syirik juga. Yahudi pun tidak kata Allah saja yang layak disembah. Yahudi pun kena penyakit ni, tidak selamat dalam dunia ni. Kalau tak ada Islam, tak selamat daripada syirik. Agama baru macam Sikh, paling kemudian lah. Sikh ni kemudian selepas daripada Islam, didakwa agama pun jadi syirik. Syirik tak boleh lepas. Fitnah syirik ni dahsyat. Tak boleh selamat kecuali kalau ikut Islam, baru selamat. Islam dapat menjaga tauhid, yang lain tak dapat. Walaupun asalnya semuanya Islam. Jadi Al-Hayyul Qayyum itu pukulan kepada Kristian dan Yahudi. Tapi di sana untuk Yahudi, di sini untuk Kristian, dan juga yang lain-lain syirik. Berkongsilah. Mana-mana musyrikin yang lain pun sama, kena semua. Sebab apa? Tak ada Tuhan yang macam ni. Al-Hayyul Qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tuhan tidak mengantuk, Tuhan tidak tidur. Dalam Bible kata Allah, Tuhan buat langit bumi dalam masa 6 hari. Lepas tu dia rehat. Rehat tak apa makna? Untuk apa rehat? Letih tu. Mengantuk kau? Kalau kita buat kerja banyak-banyak mengantuk. Nak tidur, nak rehat. As-sabt, sabt maknanya rehat. Dalam ayat tu dia nak serang ataupun nak pukul orang-orang Yahudi. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tuhan tak mengantuk. Dan kalau dia tak penat, tak akan mengantuk, tak nak tidur, tak perlu rehat pun. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap waktu ada saja kerja Tuhan. Dan dia tidak penat. Tak perlu rehat, tak perlu tidur, tak mengantuk, tak sakit, tak apa semua. Ini makna Al-Hayyul Qayyum.
Sebaliknya mengurus semua tak berhenti. Tapi dia tak pernah. Barulah nak sabar nak jadi Tuhan. Kalau mati, mana boleh? Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Ini menjelaskan di dalam surah Baqarah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qabli. Tengok pertalian dia. Min qablu hudan linnas, di sana hudan lil muttaqin. Wa anzala al-furqan, Allah menurunkan al-furqan, yakni Quran ini, sebab dia untuk membersihkan mana yang menyeleweng, yang telah menyeleweng di dalam kitab Taurat dan Injil itu. Innal ladzina kafaru bi ayatillah lahum adzabun syadid wallahu azizun dzul intiqam. Orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, tidak terima, mereka akan mendapat azab yang dahsyat, azab yang teruk, dan Allah Maha Perkasa, dan Allah adalah Tuhan yang akan menghukum. Dzuntiqam al-muntaqim. Al-muntaqim ini maknanya yang membalas. Kalau manusia, al-muntaqim balas dendam. Balas dendam ni dahsyat. Kalau balas dendam, sifat Tuhan dalam banyak-banyak yang kuat, ini yang teruk. Maknanya Allah SWT marah sangat kalau orang yang kafir kepada ayat-ayatnya. Akibat daripada kafir tu, dia mengubah kitab-kitab. Orang-orang yang nak kebenaran pun jadi tak dapat kebenaran sebab kitab diubah. Itu pun termasuk dalam kafir kepada ayat-ayat Allah juga. Sehingga bila ubah tu jadi kafir. Allah SWT ancamkan. Inilah akibat puak-puak Bani Israel yang telah mentahrifkan Taurat dan Injil. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Allah tidak tersembunyi kepadanya sesuatu apapun di langit dan di bumi. Ini sifat Tuhan. Ilmunya itu meliputi. Nabi Isa macam tu kan? Nabi Isa, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Itu kata Nabi Isa. Kamu tahu semua apa yang ada pada aku. Dalam luar tahu. Aku pula tak tahu apa yang ada padamu. Kamu nak macam mana? Kamu seterusnya nak buat. Mana Nabi Isa tak tahu. Innaka anta al-'allamul ghuyub. Engkau sahaja Tuhan yang maha mengetahui perkara ghaib. Itu Nabi Isa kata. Di dalam surah Al-Ma'idah nanti akan datang, kita akan bertemu. Mana saling berkait tu. Dia tidak putus cerita Nabi Isa di sini saja dah. Itulah cara Quran. Dia sentiasa ada, sentiasa ada. Bukan kata cerita Nabi Isa satu tempat. Bukan gitu. Sebab sentiasa perlu di setiap tempat, perlu kepada bimbingan. Nabi Isa tak tahu. Wa kuntu 'alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqib 'alaihim. Umpamanya dalam ayat tu Nabi Isa sekali lagi mengatakan, aku ni sekadar tahu selagi aku duduk bersama mereka saja. Bila engkau dah ambil aku tak tahu dah apa mereka buat. Rupa-rupanya sampai begitu sekali ajaran aku telah diselewengkan. Rupa-rupanya Nabi Isa pun takut. Tuhan tanya, kamu ke ajar begini? Kamu ke ajar supaya manusia ni ambil engkau sebagai Tuhan? Tidak, sama sekali tak ada. Ini yang berlaku selepas aku. Aku tahu sekadar semasa aku ada bersama mereka dahulu. Maknanya Nabi Isa ni tak tahu. Yang tahu ni macam ni. La yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Barulah layak jadi Tuhan. Macam mana kamu kata Nabi Isa jadi Tuhan sedangkan banyak sangat benda dia tak tahu? Pukulan lagi terhadap Kristian. Betul. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah yang merupakan manusia di dalam rahim-rahim. Nabi Isa dikandung ibu ke tidak? Tanya dia. Seolah-olahnya ayat ni tanya. Nabi Isa tu dikandung ibu ke tidak? Dikandung ibu. Allah SWT maha berkuasa nak buat manusia ni. Dia nak buat di luar perut, di luar rahim pun boleh. Di dalam rahim pun boleh. Dan di dalam rahim tu kalau ada ibu saja, bapa tak ada pun boleh. Dia maha berkuasa.
Siapa yang menciptakan Nabi Isa? Sebelum ada dia. Dulu dia di mana? Tuhan apa macam tu? Dulu tak ada, baru ada. Lepas tu ada pun dalam perut orang biasa. Manusia. Tak mungkin yang macam ni Tuhan. Tak mungkin. Sebelum itu siapa yang menguruskan dunia, alam ni? Allah. Nabi Isa di mana? Tahu pada masa itu dilahirkan oleh Maryam. Dengan hikmat Allah, ada maksud-maksudnya yang tersendiri nak menyatakan kekuasaan Allah berlakulah. Seperti itu. Tapi dia tetap di dalam rahim juga. Dalam rahim ibu juga. Allah membuat dia gini-gini, nak macam ni. Jadilah macam tu. Lepas tu disebut walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun. Tadi seperti yang kita sebut tadi, maknanya ini cerita Kristian juga. Kristian ni yang jadi sesat kenapa? Sebab dia duduk pakai ayat mutasyabihat. Suka sangat main ayat mutasyabihat. Tak mau pakai ayat muhkamat. Kita ni pun begitu juga macam saya sebut tadi lah. Kalau baru nak makan, kalau dapat pastikan di dalam sepinggan nasi kita tu kuman bagus ke tidak bagus, mesti diasingkan kuman itu. Oh teruk, tak makan mati. Tak perlu sibuk dengan benda-benda macam tu. Makanlah macam mana nasi putih macam mana pun, kamu mati juga. Sebab dunia ni memang dia kena mati hujungnya. Tak payah sibuk lah benda tu. Begitu juga ayat-ayat mutasyabihat. Kenapa dulu terkan sangat kepada ayat-ayat mutasyabihat tu? Banyak lagi yang lain. Sudah cukup untuk kita dengan ayat-ayat muhkamat. Gitulah cara. Mereka sesat kenapa? Kerana pakai mutasyabihat. Kamu pun jangan jadi seperti mereka. Ini secara tidak langsung bagi peringatan kepada orang Islam, kepada umat Muhammad, bahawa jangan bersikap macam tu. Susah nanti. Kita juga yang sesatnya akhirnya. Itu sebenarnya. Dia ada kaitan. Sebaliknya orang Islam sepatutnya kena berdoa dengan Allah. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Cuba kita tengok. Ni dalam mukadimah ni semua. Pukul. Dalam mukadimah lagi. Pendahuluan lagi sudah pukul ajaran Kristian.